tempoh hari saya, semalam hari ni, saya tengok satu press conference oleh Tun Mahathir. Semalam kan? Press conference oleh Tun Mahathir. Panjanglah press conference tersebut, saya dengar. Saya tertarik dengan apa yang Tun cakap dalam press conference tersebut kan. Antara yang disebut dalam press conference tersebut adalah mengenai tangkapan. Dia kata kerajaan ini kejam. Polis ini kejam, dia kata. Saya macam dia dah nyanyuk, dia dah lupa. Dia kata ada yang ditangkap sampai 3 tahun tanpa dibicarakan. Saya rasa mungkin itu di bawah SOSMA kot. Kemudian wartawan tu tanya, bagaimana dengan Ops Lalang? Muka dia terus berubah. Budak-budak sunat laser, dia tak tahu pasal Mahathir. Kami ni hidup zaman Tun Mahathir memerintah. Saya hidup daripada zaman, walaupun saya kecil lagi masa Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, tetapi saya sempat merasa daripada saya kecil sampai saya besar. Bagaimana sampai saya dewasa, sampai saya menyertai reformasi, bagaimana orang kata Tun memerintah sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Bagaimana kita berada dalam keadaan ketakutan. Kita berada dalam keadaan yang, kita sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga. Kerana pada masa itu ada satu undang-undang yang dinamakan sebagai ISA. Apa itu ISA? Internal Security Act. Apa itu Internal Security Act? Satu undang-undang di mana kerajaan boleh menangkap seseorang tanpa bicara. Tanpa bicara selama 2 tahun dan hukuman itu boleh ditambah 2 tahun dan 2 tahun dan 2 tahun mengikut budi bicara, bukan hakim. Budi bicara siapa tuan-tuan? Budi bicara menteri itu sendiri. So bila kita cerita menteri, siapa menterinya? Perdana Menteri lah dan juga Menteri KDN pada waktu itu. So sesiapa pada waktu saya ingat tuan, saya kena ISA. Sebelum saya ditangkap dan antara yang ditangkap tuan-tuan, saya nak tunjukkan kalau dia cerita tentang kekejaman 3 tahun ni sebenarnya, ni saya nak tunjuk seorang ustaz daripada PAS. Ustaz ni ustaz PAS. Tuan Guru Ustaz Siddiq Nur antara yang ditangkap. Apa kata kita dengar sendiri pengalaman beliau sewaktu di bawah tahanan ISA. Budak-budak sunat laser, walaon, dengar video ini. Saya ingat tuan, saya kena ISA. Sebelum saya masuk kem Tanang Kemuntin, saya dikurung di lokap Balai Polis Kemuntin sebelum dia hantar ke kem Tanang Kemuntin. OCS mai jumpa saya. Ustaz, dia kata, "Mak Ustaz nak jumpa Ustaz." Dia pun buka lokap, bawa saya pergi pejabat Balai Polis Kemuntin. Mak saya tengok saya teropong kat saya tuan, terus peluk saya, cium saya. "Hang apa abang sedih?" Saya kata, "Saya baik mak." Saya tengok mak saya bawa satu bakul kecil. Bakul rotan kecil. Bukan rotan dulu kalau pergi kedai bawa bakul kecil kan. Dia bakul yang dia buat daripada buluh. Saya tengok dalam kuih tu ada kuih. Mak nak main ni sedikit, dia kata, "Mak bawa kuih yang hang suka. Hang ingat tak, hang kecil-kecil dulu hang suka kuih ni." Tuan-tuan tahu kuih apa? Pulut lepah. Sini ada ke pulut lepah? Tu hangpa tak tahu pulut lepah. Pulut lepah ni tuan, dia macam pulut udang. Tapi dalam dia bukan inti nyok pedas tu. Inti dia ikan. Ikan tu dia tumbuk ikan, dia campur serai lah apa semua, bos sumat dalam tu. Saya kalau pulut lepah tuan-tuan, kalau lapak 10 ketui saya makan habis. Saya cukup suka pulut lepah. Tapi bila saya membesar tuan, saya pergi merantau, saya pergi kerja, pergi Kuala Lumpur, pergi rantau, main Kedah saya duduk. Tempat ni tak ada pulut lepah. Saya pun lupa dah yang saya ni suka makan pulut lepah. Tapi mak tuan, dia tak lupa. Dia ingat makan dia kita suka tu. Mak kita ingat. Tiba-tiba kita lupa kat dia. Patut ke? Mak tak nak lupa kita. Kita yang lupa mak kita. Lepas tu saya bebas. Sebelum saya bebas, saya ingat lagi. 30 hari bulan Januari. Mak saya mai jumpa saya. Dia kata, "Siddiq, aku baca surat harakah.
Orang baca kat aku, orang kata hang nak bebas besok. 31 Januari. Tak tahulah mak, dia kata ISA ni tak tentu. Taklah kalau hang bebas, hang pakailah baju yang mak bawa ni. Saya tengok ada jubah, ada serban, ada kain pelekat, ada kopiah. Hang pakai baju baru ni. Mak tak mahu hang balik Pangkok, dia kata pakai baju buruk. Tak apalah mak. Mak saya balik, saya masuk camp. Saya buka-buka tuan-tuan tengok jubah yang mak saya bawa ni, dia benang tu macam tak digunting secara sempurna. Maknanya yang tukang buat ni gopoh, cepat-cepat nak siap. Bekas-bekas pensel tu ada lagi dekat jubah tu. Besok pagi tuan-tuan, saya pun pakailah baju yang mak saya bagi tu. Bila dapat panggilan telefon daripada pejabat kem tahanan, saya pun pergi lah. Nama pegawai yang jaga pejabat tu nama Cik Sak. Saya masih ingat, terbayang rupa dia. Dia tunggu kat pintu, dia nampak saya dari jauh lagi. Saya nampak air mata dia meleleh. Bila pergi dekat dia, dia peluk dia, minta maaf Ustaz. Saya ni bekerja saja, saya tak nak kuasa. Ustaz disambung lagi 2 tahun, dia kata. Bagi surat sambung tahanan. Ditandatangani oleh Dr. Mahathir Mohamad. Masa tu Menteri Dalam Negeri dia. Saya tak apalah, Cik Sak, saya dah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Saya pun tulislah surat. Mak, saya tak bebas lagi, kata. Tak jadi bebas. Mak sabarlah, kata. Bila saya bebas sepenuhnya, tuan-tuan, saya balik kampung. Balik kampung, mak saya tak ada. Dia pergi berjalan mana, tak tahulah. Jiran saya ada, nama dia Kak Maliah. Kak Maliah tu hidup Bella, tu ada sebelah rumah saya tu. Dia cerita kat saya. Dik, dia kata, hari tu mak hang ingat hang bebas. Pagi-pagi lagi sidik, dia kata, dia pergi kedai. Mak saya tuan-tuan, kalau dia buat gulai, dia tak pakai rempah serbuk ni, dia gilin. Dia gilin dengan penggilin batu tu. Dia buat gulai. Dia nak jamu saya makan. Saya tuan-tuan sekalian masa kecil-kecil dulu, masa duduk kampung, yang saya paling suka masa tu, kalau gulai tu ikan. Sayurnya kacang bendi. Yang tu saya cukup suka. Mak saya beli kacang bendi, beli ikan apa semua, buat gulai, masak nasi. Lepas dia masak nasi, dia pergi ke JT lah. JT, tunggu saya balik. Dia tunggu dia kata, dia tunggu hang sampai zuhur, hang tak balik. Dia balik semayang. Dia pergi lagi. Tunggu sampai asar. Hang tak balik juga. Dia balik semayang, dia pergi juga. Dia tunggu sampai maghrib. Maghrib tak balik, dia semayang maghrib. Dia tunggu sampai butlas pukul 10 malam. Sehari dia kata, mak tak makan nasi. Dia nak makan dengan hang. Itulah mak kita. Ibu. Sayangkan anak. Macam mana kita boleh lupa mak kita? Jadi tuan-tuan, melupai ibu, satu kesalahan. Sebab itulah ulama suruh tuan, bila dibaca imam waladdallin, kita baca doa, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, Tuhanku, ampunlah dosa aku dan dosa kedua ibu bapa aku. Mudah-mudahan amin tu diaminkan oleh malaikat. Allah ampun dosa ibu bapa kita dalam kubur. Dia duduk dalam kubur tuan sekarang ni. Kita tak doa untuk mereka. Paling kurang 1 hari sekali doa itu ibu dan bapa kita yang ada dalam kubur tu, supaya kita terlepas daripada disebut sebagai anak derhaka. Dosa kita banyak tuan-tuan, dengan Allah, dengan makhluk, dengan isteri kita, dengan ada anak kita, ibu bapa kita. Jangan anggap kita tak ada dosa. Bila kita dapati malas nak buat ibadat, itu bermakna kita ada dosa lah tuan-tuan. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mukbulun qad kabbalatka qati'atuka. Bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan nak bangun malam, tak ada kekuatan berpuasa sunat di siang hari, fa'lam annaka mukbulun, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu berdosa, banyak dosa. Kamu terikat, qad kabbalatka qati'atuka, yang ikat kamu tu dosa-dosa kamu. Rongkaikan ikatan ini dengan bertaubat tuan-tuan. Mohon banyak-banyak kepada Allah. Mudah-mudahan makna kata ikatan dosa ini dirongkaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.